Wasiat dan faraid, apakah jika seorang meninggal dia pernah mewasiatkan bahawa bahagi hartanya mengikut kehendaknya, contoh sama rata antara anak perempuan dan lelaki, adakah sah atau kena ikut hukum faraid, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut tentang hukum faraid, maka makna dia apa? Maknanya dia adalah hukum. Dia adalah perintah. Apabila ayat faraid didatangkan di dalam Al-Quran, ia bermula dengan lafaz yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kamu. Mewasiatkan daripada Allah ini maksudnya adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab pembahagian harta daripada si mati, Allah tidak menyerahkan kepada manusia untuk beristihad sendiri. Allah sendiri mengambil tanggungjawab untuk menerangkan dan memperincikan agihan-agihannya. Di dalam ayat faraid yang masyhur boleh lihat dalam suratul Nisa. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi orang yang bertanya soal ini tolong baca firman Allah ini, renung betul-betul, iaitu Allah mewasiatkan. Allah mewasiatkan. Maka maknanya benda ni besar. Benda ni besar. Oleh kerana itu, faraid ini diletak sebagai prioriti yang utama. Yang pertama dan utama. Tidak boleh dipandang remeh ataupun rendah. Dengan contohnya adalah hibah itu lebih baik. Orang yang berkempen untuk jualan hibah, sekali-kali jangan dia bercakap ketika dia berkempen tersebut yang merendah-rendahkan faraid. Awas. Awas. Kerana faraid ini didatangkan dalam Al-Quran dengan lafaz yusikumullahu fi auladikum. Dia adalah suatu perintah yang datang secara otomatik. Otomatik apa maksud dia? Maksudnya, bila ada sahaja kematian, secara otomatik tak perlu persetujuan sesiapa. Begitulah cara agihan dia. Begitulah apa? Begitulah cara agihannya. Tak perlu persetujuan sesiapa. Kerana dia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masing-masing ada bahagian dia. Masing-masing ada bahagian dia. Kalaulah hendak dibahagikan harta itu dengan cara lain, sebenarnya bukanlah berlaku pembatalan faraid, bukan. Tetapi yang berlaku, orang yang mendapat bahagian daripada faraid, dia telah toleran, dia telah tasamuh untuk memberi hak dia kepada orang lain. Itu sebenarnya yang berlaku. Kalaulah harta itu nak dibagi sama rata, sepatutnya kalau ada lelaki dan ada perempuan, ada anak lelaki dan ada anak perempuan, maka anak lelaki akan dapat sekali ganda daripada anak perempuan. Jadi kalau nak dibahagikan secara sama rata, apa maksudnya? Maksudnya setelah mengetahui berapakah bahagian faraid yang sepatutnya lelaki dapat, maka lelaki itu telah tanazul, telah menurunkan dirinya daripada haknya, dia telah toleran dan serahkan sebahagian haknya kepada orang lain. Itu yang berlaku. Dia telah apa? Sedekahkan sebahagian daripada haknya kepada orang lain. Sebab itu, kalau nak dibuat secara sama rata, pihak yang mendapat hak faraid, dia kena tahu dulu dia dapat berapa. Dia kena tahu dulu dia dapat 1/2 ke, dia dapat 1/4 ke, dia dapat 1/6 ke. Dia kena tahu dulu. Setelah dia tahu dan dia tahu juga amount yang dia akan dapat. Satu, dia tahu bahagian. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Kemudian daripada harta yang ditinggalkan, dia tahu dah berapa amount yang didapat. Setelah dia tahu berapa amount yang didapat, barulah dia boleh untuk bersetuju untuk apa? Dia berikan sebahagian hak dia kepada adik-beradik perempuan dia, misalnya, supaya bahagian itu jadi sama banyak. Jadi sama banyak, maka itu adalah merupakan hadiah daripada dia. Itu merupakan sedekah daripada dia. Itu merupakan hebah daripada dia, pemberian daripada dia kepada adik-beradik dia ke, kepada ibu dia ke, dan seumpamanya. Kemudian masalah wasiat pula. Wasiat ni, ada hadis yang disepakati
sabitnya hadis itu yang berbunyi la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi waris. Maksudnya apa? Sebarang wasiat yang diberikan kepada waris dalam bentuk harta, maka wasiat itu tidak lulus, tidak sah, selagi mana waris lain tidak bersetuju. Selagi mana waris lain belum bersetuju. Jadi kalau waris dah bersetuju, contohnya kita nak bagi harta ni kepada fulan, Kak Long ke misalnya, dia dapat rumah, itu wasiatnya dan seumpamanya, maka kaedah daripada waris mendapat wasiat, syaratnya apa? Syaratnya adalah keizinan daripada pemegang hak yang lain. Kerana la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Sebab apa tidak ada wasiat dalam bentuk harta? Kerana harta yang mereka akan dapat ini sudah diagih-agihkan oleh syarak. Kalau tak ada wasiat pun memang sudah ada ketetapan berapa yang mereka akan dapat. Wasiat hanya berlaku daripada harta si mati adalah apa? Adalah untuk orang yang selain daripada waris. Contohnya, dia ni ada anak angkat. Anak angkat tak dapat daripada faraid. Dia nak bagi anak angkat dapat juga. Maka dia wasiatkan bahawasanya ada harta dia dengan syarat tak lebih daripada 1/3 harta dia itu untuk anak angkat ini. Itu faedah daripada wasiat untuk kita berikan kepada orang yang tidak ada bahagian di dalam agihan harta faraid. Baik Ustaz, jelas Ustaz, kan kita pun dah faham dekat situ. Mungkin ada sedikit Ustaz penambahan, jikalau ada dah menggunakan sistem wasiat ini terlebih dahulu dan sekarang baru tahu, oh rupanya perlu difaraidkan, adakah perlu mengira semula keadaannya itu Ustaz? Macam mana Ustaz? Kalaulah proses pengagihan itu tidak ada redha daripada orang yang sepatutnya dapat. Redha ni kita perlu dapatkan daripada orang yang sepatutnya dia dapat lebih tapi dia dapat sama rata. Kalau dia setuju, pihak lelaki setuju untuk bagi ke adik-beradik perempuan. Kalau memang setuju, memang redha, tak ada apa-apa tekanan, bukan kerana malu, maka benda itu tak perlu dipulangkan balik. Tetapi mereka tak tahu, rupanya tak boleh. Kalau tahu tak boleh, memang tak bagi dah. Contoh, dia memang tak bagi. Dia nak juga hak dia yang lebih. Maka kalau sekarang dia tahu, maka pihak yang ambil lebih itu, yang dia ambil daripada bahagian orang lain, perlulah membayar semula kepada pihak yang sepatutnya mendapat lebih. Dengan catatan apa saya sebut tadi? Iaitu sekiranya ia berlaku dalam keadaan dia tidak tahu ataupun ada unsur dipaksa. Okey, baik Ustaz, jelas-jelas.